Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sekali lagi kita bertemu dan dapat menyambung bacaan kita dari kitab Talbis Iblis dalam kesibukan orang berhari raya. Maka kita ambil sedikit masa untuk menyambung bacaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita, taufik dan petunjuk untuk kita tetap terus berada di atas jalan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni dipertanggungjawabkan untuk jaga agama kita. Macam mana kita nak hidup dalam beragama, itulah dia yang Allah Ta'ala akan adili kita. Jangan kira apa yang kita rasa dan apa yang kita suka. Sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha dan perintahkan kepada kita. Sebab itu kita pasti kembali kepada landasan yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan kefahaman bukan kita sendiri, sebaliknya kefahaman ulama-ulama mu'tabar dan golongan salafus salih. Adapun kefahaman sendiri terhadap agama adalah sesuatu yang dangkal dan menyebabkan seorang itu jatuh terpesong daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tambahan pula kita berada di zaman, di akhir zaman ni, yang macam-macam orang mendakwa terhadap agama mereka sendiri apa yang mereka tak dakwa pun untuk harta mereka, untuk kehidupan mereka. Dia sangat jaga hati-hati, menghormat orang, akhlaknya, adabnya. Tapi dalam soal agama, hilang tu adab tu. Sehingga dia menokok nambah dalam agama sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal. Sampai ke satu tahap, orang angkat orang-orang yang gila, yang tidak berakal, orang yang tidak melazimi salat berjamaah, dia angkat sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Padahal, dia jauh daripada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sebab itu kita mesti kembali kepada ajaran agama yang benar, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nak memahami itu, asal kita kata sekarang ni ada orang kata tak perlu kepada ulama. Jawapan dia, tak ada orang pun kata macam tu. Bila kita kata kita kembali kepada Quran dan juga As-Sunnah, yakni dengan kefahaman ulama. Tetapi ulama yang benarlah, bukan ulama yang tidak benar, bukan ulama yang merapu dan meraban, bahasa kita sebut. Mesti kembali kepada yang benar. Jadi insya-Allah pada dalam kitab Talbis Iblis, Ibn Al-Jauzi memberikan kepada kita peringatan-peringatan terhadap kumpulan sufi yang menyimpang. Jadi kalau yang tidak menyimpang, dia sekadar sufi dari sudut bahasa, tapi masih lagi duduk dalam landasan Quran dan Sunnah sebagaimana golongan sufi-sufi yang terdahulu. Syekh Abdul Qadir Jailani yang dimasyhurkan sebagai orang yang bapak sufi ni angkat dia sebagai tokoh besar, tapi dia orang ahli sunnah wal jamaah yang benar, berpegang pada Quran dan juga As-Sunnah. Tidak seperti mana golongan-golongan mutaakhirin yang mendakwa kesufian tetapi menyimpang daripada landasan. Jadi muncullah macam-macam amalan yang mana bertentangan
Cuma masalah hari ni dia pula kata ilmu tasawuf ni ilmu yang tidak boleh dinilai dengan Quran dan juga As-Sunnah. Sudah. Dia ada ruang lain. Dia ada tuk guru dia boleh dapat sesuatu kasyaf ke, mimpi ke, apa ke, ambilan yang lain daripada tu. Dia sendiri mengaku. Bila kita tanya amalan ni ada tak dalam Quran dan Sunnah? Dia kata tak ada. Habis tu baru buat. Sebab ini adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tidak boleh dinilai dengan neraca Quran dan Sunnah. Sebab tasawuf dia ada sanak-sanak dia yang tersendiri. Dia main lagu tu payah. Tidak ada jawapan yang tuntas terhadap masalah itu sehingga mereka kembali kenal mana Quran, mana Sunnah yang betul, barulah dia boleh faham. Jadi nak banding tu kita tak akan dapat banding sehingga kita tahu dua-dua. Orang tak akan tahu yang benar sehingga dia tahu kebenaran. Barulah boleh banding. Jadi insya-Allah dari kitab kita ni Ibnul Jauzi membandingkan dengan kefahaman yang benar. Baik, kita muka surat 455 pada fasal dangkalnya pemahaman kaum sufi. Kaum sufi yang menyimpang lah ni bahasa kita. Dari Husain bin Abdullah Al-Qazwini, dia bercerita, salah seorang sahabat Banan, yakni Banan Al-Hammal, seorang zuhud dari kaum sufi, dia berkata kepadaku bahawa dia menuturkan, satu ketika aku tak ada makanan sehingga sampai keadaan darurat. Tak ada makanan sampai darurat. Tengah-tengah berjalan, aku tengok ada kepingan emas atas jalan. Waktu aku nak ambil emas tersebut, aku pun teringat, ini barang luqatah. Luqatah ni barang orang jatuh yang kita jumpa. Kita panggil luqatah, harta yang kita jumpa tengah jalan. Milik orang yang kita tak tahu siapa, kita panggil luqatah. Jadi dia kata, aku nak ambil ni barang orang yang jatuh ni. Aku pun tak jadi ambil, aku biarkan dia. Duduk sekejap aku teringat hadis, andaikan dunia ini darah yang segar, maka makanan pokok seorang Muslim yang terbuat darinya tetaplah halal. Okey, padahal hadis ni hadis palsu dah. Dia pula berhujah dengan hadis palsu. Maka aku pun mengambil emas itu dan meletakkannya di mulut. Kata si sufi ni. Letak mulut berjalan. Letak dalam mulut. Tengah-tengah berjalan, jumpa dengan sekelompok anak-anak yang duduk membentuk halaqah. Salah seorang daripada mereka nampak menyampaikan sesuatu yang lain. Jadi mereka anak-anak tu ada hak tengah kecek, hak lain tengah dengar. Lalu temannya bertanya, kapan seorang hamba menemui hakikat kejujuran? Yang ditanya menjawab, saat dia memuntahkan potongan emas dari mulut. Kebetulan dia ni memang ada emas dalam mulut. Dia lalu dia dengar budak cakap macam tu. Mendengar dialog yang menyentuh hati ini, kata dia, aku bergegas mengeluarkan potongan emas yang ku ambil itu dari mulutku, lalu ku lempar jauh-jauh. Ku lempar jauh-jauh. Penulis rahimahullah berkata, kalau kita tengok sekali, inilah sikap zuhud. Di mana dia tak ambil barang milik orang, kemudian terdetik dalam hati dia nak ambil, letak dalam mulut. Bila dia dengar lagu tu, kejujuran dia ambil dan dia buang emas-emas. Penulis berkata, fuqaha tidak berbeza pandangan bahawa membuang emas hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kita dah lah dia ambil tempat orang jatuh tu, dia pergi berjalan dah. Kemudian sampai tempat hak lain, dia pergi buang pula emas tu. Kalau asal hukum luqatah ni macam mana? Kita harta yang kita jumpa, kita kutip dan kita iklan. Benar tak? Lepas tahun tak ada orang tuntut, maka Islam benar untuk kita guna harta tersebut. Hukum luqatah. Kena iklan di tempat orang ramai, di masjid.
ataupun di luar di luar masjid, tempat orang yang ramailah. Tu hukum luqatah. Islam tak benar kita ambil dan pergi buang tempat lain. Nanti tuan dia cari tak jumpa pula situ. Kalau tuan dia jatuh tempat lain, orang tu pergi buang tempat lain, lagi nayang. Jadi dia kata ironinya, Banan justru membuang emas itu hanya kerana perkataan anak kecil yang tidak memahami apa yang diucapkan. Jadi kes dia telah berbuat sesuatu yang tak betul pada hukum dia. Abu Hamid menceritakan Syaqiq Al-Balkhi menemui Abul Qasim Az-Zahid membawa sesuatu di hujung pakaiannya. Tengah hujung pakaian tu ada ikat hujung tu, dia kata, kamu bawa apa ni? Dia kata, buah badam pemberian saudaraku. Saudaraku juga berpesan, aku ingin kamu berbuka dengan buah ini. Mendengar penjelasan Syaqiq, Abul Qasim berkata, wahai Syaqiq, engkau sedang berbicara pada dirimu bahawa engkau akan bertahan hidup sampai nanti malam. Kini aku tidak mau berbicara denganmu lagi selamanya. Abul Qasim segera menutup pintu di hadapan Syaqiq, lalu dia masuk ke dalam rumahnya tanpa mengucap sepatah kata pun. Hanya sebabkan kawan tu bawa buah badam, kemudian bila dia tahu, dia kata, kamu cakap dengan aku dulu, kamu akan bertahan hidup sampai nanti malam. Sekarang ni kamu bawa buah ni, jadi aku tak akan cakap denganmu sampai bila-bila. Jawab dia, kerana kefahaman dia terhadap sikap zuhud tu. Penulis berkata, lihatlah kefahaman yang rumit ini. Bagaimana mungkin Abul Qasim memutuskan hubungan dengan seorang Muslim yang melakukan satu perbuatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Tidak diragukan lagi seorang Muslim diperintahkan oleh syariat agar bersiap-siap atau mempersiapkan makanan berbuka dan menyiapkan sesuatu sebelum tiba waktunya adalah satu keharusan. Hanya kerana kawan tu nak buka, sedia buah badam, lalu dia kata, kamu tidak lagi zuhud, aku tak nak cakap dengan kamu. Kefahaman dia, orang zuhud ni tak boleh ada apa-apa bekal. Jadi dia kata, memutuskan silaturrahim tu tak boleh. Menyediakan bekal tu boleh. Jadi kenapa dia sanggup memutuskan silaturrahim? Hanya kerana orang tu melakukan sesuatu yang harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menyiapkan makanan untuk isteri-isteri baginda. Ada bekalan makanan dalam rumah. Dan Umar radhiyallahu anhu datang untuk menyedekahkan separuh hartanya, dan simpan separuh lagi. Mula-mula nak bagi semua, Nabi suruh bagi separuh. Maknanya apa? Diharuskan untuk mempersiapkan bekalan. Tiba-tiba mari orang sufi, dia kata mempersiapkan bekal tu tidak zuhud. Jenis macam kalau pergi keluar 40 hari kak, mu tinggal apa kat rumahmu? Tak ada, aku tinggal tawakal lah ala Allah Ta'ala lah. Kena lagu tu. Kefahaman yang salah terhadap zuhud. Okay? Padahal kalau dia mempersiapkan bekal, apa semua, sehingga isteri dia tidak meminta-minta, anak-anak dia pun terjaga, itu lebih baik. Maka penulis dia kata apa? Kebodohanlah yang telah merosak orang-orang zuhud penganut fahaman tasawuf tersebut. Bila dia terjun ke dalam ilmu tasawuf tanpa mempersiapkan ilmu dengan bekalan ilmu syariat yang betul. Kadang-kadang orang ni suka nak cerita bab tasawuf. Orang yang berilmu belum tentu ada adab. Tapi orang yang beradab semestinya ada ilmu. Kata dia. Tapi masalahnya dia sendiri pun tak faham apa itu ilmu, dan dia sendiri tak faham apa itu adab. Adab pada dia apa yang dia tengok rasa molek. Tu adab pada dia. Beraluhnya dia tu. Tunduknya pada tok guru dia. Tok guru mari sampai sujud. Adab pada dia. Tapi dari sudut syariat tak boleh. Jadi dia keliru dalam masalah ilmu, dia keliru masalah adab.
Lalu keluar perkataan, orang yang berilmu belum tentu ada adab. Orang yang beradab sudah tentu ada ilmu. Mungkin perkataan itu difahami kalau konteks yang benar, betul. Bukan semua orang ngaji siapa tinggi, ada PhD ke gapo, ada ngaji puluh-puluh tahun, tiba-tiba akhlak dia baik. Belum tentu. Tapi seorang yang beradab dan belajar ilmu, itulah yang orang yang baik. Bukan kata beradab pada sudut aku panggil uruf masyarakat, tapi jahil dari sudut syariat. Yang tu tak nak. Banyak orang jahil tentang syariat tapi bercakap tentang adab. Padahal adab pada pandangan dia belum tentu lagi dipersetujui oleh syariat. Okay, Ahmad bin Ishaq Al-Ummani menuturkan, di India aku melihat seorang syekh yang dikenal seorang penyabar. Dia berusia 100 tahun. Dia biasa memejamkan salah satu matanya. Lantas aku bertanya, wahai syekh, bagaimana engkau bisa sesabar itu dalam memejamkan matanya? Dia menjawab, dahulu aku biasa melihat perhiasan duniawi, namun aku tidak pernah puas dengannya. Kerana itulah aku memejamkan sebelah mataku ini sejak 80 tahun silam tanpa pernah membukanya. Aku berkata, maksud syekh ni adalah memandang dunia dengan sebelah mata. Jadi orang kata pandanglah dunia dengan sebelah mata. Jadi dia pun tutup mata dia sebelah. Selama dia hidup 80 tahun dah, dia hanya tengok dunia ni dengan sebelah mata. Hebat. Mantap dia. Jadi lanun lagu ni. Pakai tocang apa? Tocang atas ni. Pakai apa dia panggil ni? Tutup mata sebelah tu lanun panggil apa? Tak tahu. Mata apa? Mata keceng panggil. Jack Sparrow. Baik. Jadi dia kata apa? Aku berkata, benarkah cara tersebut? Kita mohon keselamatan akal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang tubik cerita, lah ni cerita pelik-pelik jadi wali kan. Ketut depan orang ramai pun jadi wali. Cerita tu pun boleh jadi wali, la ilaha illallah. Pelik. Itu dia panggil sebahagian daripada kejahilan tu. Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani menukilkan dari syekhnya Abdullah Al-Jauni, negara ini tidak muncul dari mihrab melainkan dari jamban. Apa pula ni? Maksud ungkapan ini ialah populariti di tengah para sahabatnya tidak diperoleh kerana pengabdian kerja keras ibadahnya di mihrab, melainkan kerana peristiwa yang terjadi di tempat pembuangan kotoran seperti yang disebut pada perenggan berikutnya. Al-Jauni cerita apa? Dahulu aku mengabdikan diri di jamban. Satu hari saat aku sedang menyapu dan membersihkan tempat itu, tiba-tiba jiwaku mengusikku. Akan kamu habiskan umur untuk pekerjaan seperti ini? Aku membalas bisikan jiwaku. Apa kamu enggan menjadi pelayan hamba-hamba Allah? Lalu aku melebarkan bibir sumur, tempat menambung tinja. Tinja tu najis lah. Menceburkan diri, lantas ku masukkan najis ke mulut ini. Orang-orang pun datang mengeluarkanku dari sana dan membersihkan diriku. La ilaha illallah. Jahilnya. Dia sebab apa? Dia nak menyucikan diri dia asalnya. Siapa pun yang kita dah sebut dah sebelum ni. Mereka menghinakan diri sampai ke tahap tu. Pasal dia kata kena buang sifat sombong, kena buang sifat takjub, kena buang apa semua. Antara satulah dia menghinakan diri sendiri. Kalau hak level-level biasa ni, hina diri sendiri tempat mana? Tempat kotor. Tapi kalau level-level tinggi tu, dia menghina diri sendiri di kelab-kelab malam ke, di pub ke, atas alasan tak boleh buat
amalan banyak sangat. Sebab tu dia kata apa? Dia tidak muncul dari mihrab, tapi muncul dari tempat kotoran. Jadi dia sudut panggil tasawuf dia tu, hati dia tu, datangnya sifat rendah diri bukan dari mihrab, tapi datangnya sifat rendah diri daripada dia tandas. Kali mereka duduk mengabdikan diri, duduk jaga, suci tandas apa semua, bagus dah. Bukan kita kata salah. Tapi jangan sampai peringkat itulah jalan dia paling utama. Sehingga tidak lagi jadi bacaan Quran, puasa sunat, sifat ketakwaan. Hak baru ni kita kata ada orang tu wali berapa 50 tahun tak keluar rumah dia. 54 tahun ke? Dalam rumah dia tak keluar rumah. Orang bertanya macam mana sembahyang Jumaat dia? Macam sembahyang Jumaat dia? 50 tahun tak keluar rumah ni, lah macam mana? Jadi maknanya apa? Mendakwa kesufian dalam kejahilan adalah sesuatu perkara yang sangat bahaya. Aku berkata, perhatikan orang sufi yang malang ini. Bagaimana boleh dia menganggap terkumpulnya beberapa pengikut sebagai sebuah negara? Bahkan dia menganggap negara ini didapatkan dengan menceburkan diri ke dalam tempat pembuangan najis dan dengan cara memasukkan najis itu ke dalam mulut. La haula wala quwwata illa billah. Dia menganggap tindakan inilah yang boleh mendatangkan balasan berupa banyaknya pengikut. Padahal tindakannya ini termasuk kemaksiatan yang pasti berbuah hukum Allah. Inti atau sumber petaka salahnya kefahaman sufi ini ialah tidak punya ilmu. Kan? Tanda ni. Kenapa orang sufi boleh sampai ke tahap tu? Jawapannya kerana mereka tak ada ilmu. Dia bina agama di atas amalan dan dia bina agama di atas sangkaan, zan. Dia sangka inilah cara beragama. Tapi benda ni tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam amalan para ulama-ulama muktabar. Baru mai kitab dalam mazhab Syafi'i. Macam mana? Ada dah dia mengajar tu? Tak ada. Melainkan kadang-kadang keluar daripada mulut tok guru dia. Lalu dia kata apa saja yang keluar daripada mulut tok guru dia, kira betul berlaku. Ada satu video Nazim Haqqani tu kan. Dia kata aku selepas umur 80 tahun, malaikat belah kiri dah tak nulis dah. Yang tulis amalan aku ni hanya malaikat sebelah kanan je. Pasal apa? Sebab tak ada dah kesalahan dia, dosa dia. Sampai ke tahap tu, kejahilan. Jadi hak kita hairannya macam mana orang mengaji universiti boleh terjebak juga. Kalau pergi kat kampung tu, jik jugalah. Tapi ni orang cerdik pandai. Orang yang ada degree, orang ada PhD. Orang yang macam ngaji lah. Jadi minta Allah jagalah iman kita ni. Biarlah kita ni tidak hebat mana pun. Yang penting tidak tergelincir daripada landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka wajar jika amat banyak tindakan serampangan yang mereka lakukan, antara lain perbuatan Abdullah Al-Jauni di atas yang masukkan najis dalam mulut. Dari Muhammad bin Ali Al-Kattani, dia menuturkan Al-Husain bin Mansur memasuki kota Mekah tatkala dia baru mempelajari tasawuf. Kami berupaya keras untuk boleh mengambil pakaian tampalan miliknya, sehingga kami pun berhasil mengambilnya. Kemudian kami mengambil kutu yang bersarang di pakaian itu serta menimbangnya. Ternyata beratnya mencapai setengah daripada 1/6 dinar. Dan ini tidaklah akan tercapai apabila dia tidak sering-sering melakukan olah jiwa maupun bersungguh-sungguh dalam mujahadah. Siapa pakaian tu ada kutu, bahasa dia kutu. Pasal apa? Zuhudnya dia kata. Tak akan sampai tahap ni kalau dia ni tidak bersungguh-sungguh dalam mujahadah. Lihatlah orang sufi yang tidak mengerti kebersihan yang dianjurkan syariat ini.
Padahal syariat membolehkan orang yang berihram mencukur rambut apabila terganggu oleh kutu atau sesuatu yang semisalnya, dengan syarat membayar fidyah dengan diat tebusan. Dengan diat, dengan diat. Lebih bodoh lagi apa adalah orang yang memiliki keadaan menjijikkan tersebut sebagai hasil olah jiwa. Maksudnya Muhammad bin Ali Al-Kattani. Kalau kita dengar ni benda pelik-pelik sajalah. Di ujung-ujung cerita pelik, makin lama makin pelik. Ni, kaum sufi menjatuhkan kehormatan sendiri. Di antara manusia yang diketahui sebagai bahagian dari kaum sufi, ada yang menerjang berbagai dosa tanpa sedar bahawa perbuatan ini terlanggar menurut syariat. Dia kata boleh buat asal tidak melanggar syariat. Kita kata hak selama ni di fatwa sesat tu sebab langgar syariat lah. Tapi apa maksud boleh buat selama tidak bercanggah dengan syariat? Jawapannya syarat hak belakang tu tak pakai lah. Yang penting boleh buat mengikut hawa nafsu pada dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun syariat maksud tu apa. Okay? Kebanyakannya mereka tak tahu apa inti syariat yang sebenar. Mereka berdalih kami bermaksud merendahkan diri di mata orang-orang sehingga dengan demikian kami terhindar dari penyakit sombong. Jawapannya, sebenarnya mereka telah meruntuhkan kehormatan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sementara para penganut tasawuf telah melanggar syariat Allah. Anda dapat melihat bagaimana orang-orang zuhud ini menampakkan hal terburuk yang ada pada diri mereka di hadapan manusia dan sebaliknya menyembunyikan hal terbaik yang ada pada diri mereka. Tindakan mereka ini sungguh tidak patut kerana ia sangat buruk. Bukankah kita mengetahui sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ma'iz? Maka beliau bersabda kepada sahabat yang secara tidak sengaja melihat auratnya, halla satartahu bithaubika ya hadha, mengapa engkau tidak berusaha menutup auratmu dengan pakaianmu, wahai tuan yang satu ini? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan salah seorang wanita yang tidak lain adalah Safiyah, isteri beliau sendiri. Sejumlah sahabat pun melihat mereka. Maka baginda segera melakukan klarifikasi dengan memberitahu pihak yang melihat keduanya dari kejauhan itu, innaha Safiyah, ketahuilah wanita ini adalah Safiyah. Orang-orang mengetahui tentang perintah menjauhi apapun yang boleh mendatangkan prasangka buruk, sebab orang-orang yang beriman itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Okay? Jadi dalam agama ni kita tidak diperintahkan untuk menonjolkan keburukan diri. Jangan sampai nak lari daripada sifat sombong jadi kita tunjuk keburukan diri. Agama tak suruh pun kita dedahkan aib orang pun tak boleh, aib kita sendiri pun tak boleh. Ni sengaja pergi buat aib depan orang ramai supaya orang tak kata dia ni baik. Kalau orang nampak kita buat kebaikan, yang penting jangan sombong. Jangan pula sengaja pergi tunjuk benda mungkar. Kalau benda hak dia dah harus, contohnya hak kita biasa sebelum daripada ni, dia berpuasa, dia pergi kerja, balik pagi kerja, dia pergi, dia kata dia bawa bekal makanan pergi ke pejabat. Lepas tu sampai ke sana, dia bagi makanan tu kat kawan-kawan dia, dia kata aku makan dah pagi dekat rumah. Ataupun pagi tadi dia makan sahur, dia kata aku makan dah di rumah. Balik pula, dia bawa balik bekas kosong sebab kawan dia makan. Jadi bini dia kata, habis makanan? Habis. Jadi dia buka. Tak ada masalah, dia tak langgar apa-apa syariat. Melainkan dia menyembunyikan amal soleh. Ni tak. Dia tak nak jadi orang sombong. Dia pergi tunjuk benda mungkar. Dia tunjuk dia apa? Dia main drum lah, dia tunjuk dia. Nak tunjuk benda mungkar. Contohlah, sengaja. Nak suruh orang kata dia ni tidak zuhud. Itu bukan benda yang bukan benda yang disyariatkan lah.
Sama peringkat sebelum ni kita kata ada peringkat orang yang meninggalkan kefarduan semata-mata tak nak tunjuk depan orang. Jadi seolah-olah dia ni orang yang jahat. Kita tak perlu tunjuk ke orang kita baik, kalau kita jahat kau. Di hadapan Allah je. Kalau realiti betul kita jahat sekalipun, jangan tunjuk ke orang kejahatan. Sebagaimana kita tak tunjuk ke orang kebaikan. Agama tak suruh kita membina prasangka orang. Tiba-tiba orang tu salah sangka kepada kita. Tidak dosa dia. Siapa dia menyebabkan dia salah sangka? Kita. Kita sengaja buat dia prasangka kepada kita. Dalam agama, Nabi sangat mengelak prasangka yang tak baik. Nabi jalan dengan isteri dia Safiyah. Jadi Nabi jalan berdua, Nabi dengan perempuan. Selisih dengan sahabat-sahabat. Sahabat pun macam tengok tu, Nabi jalan dengan perempuan. Cepat-cepat Nabi kata, innaha Safiyah. Jalan dengan aku ni Safiyah. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat tidak membina prasangka yang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat. So macam mana tiba-tiba kita pergi sengaja tunjuk benda maksiat supaya orang berprasangka tak baik terhadap kita kerana alasan kita yang tak nak sombong. Betul tak dari sudut syariat? Tak betul lah. Tak boleh lah aku tu. Baik. Hudzaifah satu ketika berangkat untuk menunaikan salat Jumaat. Namun ternyata dia ketinggalan. Di tengah jalan dia melihat orang-orang sudah pulang kembali dari masjid, maka dia bersembunyi agar mereka tidak buruk sangka terhadapnya. Sahabat-sahabat begitu juga. Okey. Salah seorang daripada seorang sahabat berkata, aku pernah berbuat ini dan itu. Sahabat itu lantas menasihati, Allah pasti menutup aibmu andai kamu menutup aibmu sendiri. Kan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umat-umat aku Allah ampunkan dosa kecuali orang yang berterang-terangan. Siapa dia mereka? Orang yang buat maksiat di waktu malam, pagi-pagi hari, dan Allah tutup aib dia. Pagi-pagi hari dia bagi tahu pula ke orang, oh semalam aku buat macam ni. Kalau macam tu pun Nabi dah marah. Allah Ta'ala tak ampun orang buat dosa lagu tu. Padahal dia buat bersendirian, cuma dia bagi tahu kepada orang. Ni orang yang sengaja pergi buat maksiat depan orang untuk elak sikap sombong, untuk elak riak dan seumpamanya. Agama tak ajar kita macam tu. Agama tak ajar kita buat macam tu. Jadi kaum sufi malah melanggar syariat dan mereka berusaha keras menghilangkan watak atau tabiat alaminya manusia. Tabiat semula jadi manusia. Baik, yang seterusnya. Kaum sufi disusupi para penganut kebebasan. Kaum sufi disusupi para penganut fahaman kebebasan. Mereka membaur sehingga menyerupai para sufi itu, lantas identiti aslinya tersamar dan nyawa pun terselamat. Maksudnya, pengarang kita kata ni, dalam kumpulan sufi ni sebenarnya bukan semua orang tu sufi. Okay? Kena hati-hati. Ada di kalangan mereka sebenarnya orang yang tak nak terikat dengan syariat. Penganut kebebasan ni, bahasa kita, bahasa lain ni, liberal lah. Pemikiran liberal. Nak buat pun, dia suka, orang panggil minum, dia suka berjudi, dia suka perempuan. Tapi dia duduk dalam title sufi supaya dia boleh buat semua benda tu menggunakan nama agama. Nampak? Okey? Golongan yang pertama dia kata apa? Atau dia buat ni kerana supaya identiti aslinya tersamar, orang tak nampak. Dan nyawa dia pun selamat, orang pun tak serang dia lah. Mereka terbahagi kepada 3. Ni kena tu. Rupanya ada dalam buku ni benda yang hampir-hampir zaman kita lah ni, kita tengok benda tu nampak. Golongan yang pertama ialah orang kafir. Sebahagian mereka tidak mengakui keberadaan Allah.
Sebahagian yang lain mengakui keberadaan Allah namun mengingkari nubuwah kenabian. Mereka yakin bahawa segala yang disampaikan para nabi Allah sebagai perkara mustahil. Saat ingin memanjakan diri dengan berbagai syahwat, mereka tidak mendapati apa pun guna melindungi nyawa dan menutupi identiti yang sebenar selain bergabung dengan para sufi dalam mendapatkan berbagai kesenangan yang diinginkan jiwa. Mereka pun memilih untuk bermadhab tasawuf. Demi kesenangan golongan ini secara lahiriah mempraktikkan ajaran tasawuf meskipun sebenarnya batinnya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka ini hanya patut mendapat hukuman mati. Semoga Allah melaknat mereka. Golongan yang kedua ialah orang yang mengakui Islam namun mengikuti perbuatan syekh mereka tanpa pernah bertanya mengenai dalil ataupun alasan. Yang ini taklid buta. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh syekh, bahkan menganut pendapat sang syekh. Gapo syekh dia kata, itulah agama bagi dia. Ini juga benda yang tak betul. Golongan yang ketiga ialah golongan yang termakan dengan syubhat-syubhat dan terjebak dengan konsekuensi syubhat tersebut. Golongan ni dia ngaji, cuma dia termakan dengan syubhat. Faktor yang menimbulkan syubhat mereka ini ialah pada waktu mereka memperhatikan mazhab orang-orang, iblis membenamkan tipu daya kepada mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahawa syubhat menghalangi hujjah, bahawa membezakan syubhat itu dengan hujjah merupakan perkara yang sulit, serta bahawa tujuan hakiki terlalu mulia untuk didapatkan melalui ilmu. Mendapatkan tujuan itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada para hamba, bukan sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan proses belajar. Jadi dia kata, nak dapat ke tahap dia ni tak perlu belajar. Okey. Baru ni kita pernah ngaji dak, mu ibadat sujud selama 40 tahun pun mu tak akan dapat apa yang aku dapat ni. Melainkan macam mana? Mu ambil buah badam segenggam, tak gantung di leher, rakyat ke budak kena pukul, tampar aku dulu lepas tu aku bagi. Di situlah saatnya mu naik tahap, bukan dengan ibadat solat. Ni adalah kejahilan yang dia tutup dengan kebodohan, yang mana dia kata apa, maksud daripada jalan tasawuf ni tidak dapat dicapai dengan ilmu. Masalah hati ni tak boleh dicapai dengan ilmu, sebaliknya kena ada jalan-jalan sendiri untuk capai ke tahap hakikat dia tu. Dia itu syubhat mereka, syubhat. Sebenarnya kita kata tak ada jalan yang lebih menyampaikan kita kepada hakikat beragama lebih daripada Quran dan juga As-Sunnah. Macam beginilah, baru ni saya bincang dengan seorang sahabat tentang belajar tauhid. Orang yang belajar tauhid menggunakan falsafah tidak akan sampai ke satu tahap keimanan yang dibina, yang terbina dengan seorang tu belajar akidah melalui Quran dan juga Sunnah. Kemanisan tu tak ada. Sebab dia hanya belajar tentang mengenali Tuhan dengan kaedah-kaedah yang manusia susun. Sebaliknya orang berpegang dengan Quran, dengan Sunnah, belajar tauhid, dia bertauhid, kenal Allah dengan apa yang Allah susun. So dia lebih kenal dan lebih mendamaikan jiwa. Begitulah juga dengan tasawuf. Nak cari masalah hati ni pada dia, dia kata tak boleh melalui jalan Quran dengan Sunnah, melainkan jalan ni, jalan dia. Kita kata itu jalan yang Tok Syekh dia susun. Tapi kalau orang tu dekat dengan Allah melalui jalan Allah dan Rasul susun, itulah yang lebih utama. Itulah yang lebih utama. Tapi sebahagiannya mereka menganggap itu adalah penghalang kepada tasawuf.
Nak ngaji, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Oh, demo kalau ngaji hadis kak, pakai tak ngaji tasawuf pak sudah lah dia tu. Dia anggap ilmu tu penghalang kepada ilmu tasawuf. Ni, oh sikit-sikit nak kena tanya hukum boleh ke tak boleh. Pakai tak ngaji lah. Dia tak nak macam tu. Sebab tu kita penganut kebebasan tu liberal dalam soal agama. Dia nak maksud yang dia hajat tercapai, jalan tu tak kira jalan mana. Jalan tu syariat ke, jalan tidak syariat ke, hadis sahih ke, hadis palsu sekalipun, bantai, yang penting dia nak rasa kesufian dia tu. Liberal lah. Kebebasan. Kita dalam agama, kita nak ketenangan tu, tapi jalan tu kena ikut sesuatu yang disyariatkan. Okey. Akibatnya iblis berhasil menutup rapat-rapat pintu keselamatan, iaitu menuntut ilmu. Sehingga mereka pun membenci kata ilmu. Marah dia kepada ilmu. Ni ngaji nusti ni apa tak betul ni. Marah dia kepada orang ngaji Quran, ngaji hadis, marah. Seperti halnya kaum Rafidah membenci nama Abu Bakar dan Umar, sampai-sampai mereka mengatakan ilmu adalah penghalang. Dan para ulama terhalang menggapai tujuan tidak lain disebabkan ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu dengan jahil tu baik jahil lagi. Sebab jahil tidak menghalang dia nak ikut tok guru dia. Ilmu menghalang dia daripada tok guru dia. Dan mau jangan pergi ngaji lah dengan orang ustaz-ustaz mana pun. Kalau pergi ngaji kat pakar, nampak tak betul belakang tok guru kita ajar ni. La ilaha illallah. Dia maksud dia apa sebenarnya? Kalau kita belajar untuk kebenaran, setelah kita tahu kebenaran, maka kita tunduk. Semua yang kita buat tak betul selama ni kita tinggal. Itu baru maksud tujuan kita belajar. Ni bila kita tahu satu benda, kalau aku belajar lagi dengan ustaz ni, habis benda yang selama ni aku buat tak boleh buat berlaku. Baik tak belajar daripada belajar pada dia lah, pada dia. Baik tak belajar, kalau belajar ni tahu berlaku, selama ni aku buat ni hadis palsu. Selama ni aku buat, habis tu tujuan kita hidup ni sebab apa? Nak jaga agama kita kan. Jagalah dengan ilmu tu. Tapi orang tasawuf, dia syaitan, iblis berhasil menutup pintu keselamatan, iaitu ilmu. Akhirnya dia kata apa? Ilmu tu adalah penghalang. Sebab tu para ulama terhalang daripada ilmu tasawuf kerana mereka ni ada ilmu. Jika ada ahli ilmu yang mengingkari mereka, golongan ini pun menegaskan kepada para pengikutnya, si alim sebenarnya sependapat dengan kita secara hakikat, hanya saja secara lahiriah dia menampakkan penentangan terhadap apa yang kita yakini kerana melihat keberadaan orang-orang awam yang lemah akalnya. Bila ada orang ingkar, dia kata sebenarnya ustaz tu royak tu saja je. Dia meraihkan orang-orang awam yang tak faham. Tapi sebenarnya dia faham sangat kita nak gapo. Bahasa tu lunak kan. Dan jika sang alim makin sengit menentang mereka, dikatakanlah orang bodoh ini terbelenggu oleh belenggu-belenggu syariat, sehingga wajar dia terhalang dari mendapatkan tujuan. Jadi dia ni memanglah sebab dia ngaji universiti kan. Universiti ni tak siapa ngaji tasawuf ni. Dia pun tak tahu kenapa dia orang belajar dekat universiti tu. Padahal ngaji universiti tu bukan ngaji pada pemikiran dia ngaji sendiri. Masuk library, lepas tu mencari-cari buku, buat kerja dapat CJ. Gitu mudahnya pada dia. Sebab dia tak ajar masuk universiti, dia tak tahu. Acik duduk universiti tengok boleh lulu ke tak lulu. Tapi dia kata tak boleh. Kalau ngaji universiti ni tak siapa maksud ilmu kita sebenarnya. Tak siapa zuk dia tu. Akhir sekali jalan hak dia pilih macam ginilah. Setelah saya membaca, barulah saya tahu bahawa merokok tu membahayakan kesihatan. Akhirnya saya berhenti.
Awak berhenti ke apa? Berhenti merokok ke? Tak, saya berhenti membaca. Apa? Tak. Dia jadi gitu. Setelah saya membaca, saya tahu merokok ni membahayakan kesihatannya. Akhirnya saya berhenti. Ingat ke berhenti merokok? Rupanya berhenti membaca. Supaya saya boleh serokok dalam keadaan aman. Begitulah dalam demon ni lah. Kalau mengaji hadis, kalau mengaji sunnah, akan nampak demon ni apa yang pelik-pelik. Akhirnya saya berhenti. Berhenti ke apa? Bukan berhenti buat pelik tu, berhenti mengaji. Berhenti mengaji. Natijah dia apa? Bergelumang dalam kejahilan. Disangka itu ibadat, tapi sebenarnya bukan. Okay? Sesudah itu mereka melakukan amalan sesuai syubhat yang didapati dan diyakini. Andai mereka mengerti bahawa amalan yang dipraktikkan berdasarkan syubhat itu adalah ilmu, tentu pengingkaran mereka atas ilmu menjadi batal. Okey. Kadang-kadang dia tak tahu yang dia ingkar tu adalah ilmu. Dia ingkar tu, oh ni pokok Wahabi ni, Wahabi. Dia tak tahu yang dia ingkar atas nama Wahabi itu sebenarnya terkandung di bawah nama tersebut ilmu. Sebab apa orang-orang yang dilabel ni bawa adalah pandangan ulama yang benar. Kita tanya mazhab Syafi'i, betul ke ada? Imam Ahmad ada ke tak kata? Imam-imam ni ada tak kata? Dia tak kata, ulama kata, ustaz kata. Ulama mana? Sebut nama. Tak ada nama. Ulama kata. Akhir sekali bila didatangkan Quran, bila didatangkan hadis, bila dikatakan pandangan ulama yang benar dan muktabar, dia pun tutup dengan kata Wahabi ni. Dia tak tahu, di saat dia mengingkar dengan nama Wahabi, sebenarnya dia menutup ilmu. Dia menutup ilmu. Dan ini yang dikatakan oleh pengarang kita ni. Seandainya mereka melakukan amalan sesuai yang didapat, syubhat yang didapati dan diyakini. Andai mereka tahu bahawa amalan yang dipraktikkan berdasarkan syubhat itu adalah ilmu, mana pengingkaran mereka tu, nescaya mereka tak akan buat macam tu. Tapi sebab dia tak tahu, orang tak panggil dia mengingkari Quran, tak panggil dia mengingkari hadis, tak panggil dia mengingkari ulama, cuma dia letak nama mengingkari Wahabi. Sebab orang tu kata apa? Dia tu dia bawa Quran, orang tu bawa hadis. Tapi dia tak ingkar, dia tak kata Quran tak betul. Dia tak kata hadis tu tak betul. Dia kata apa? Wahabi. Sebenarnya yang dia ingkar tu adalah ilmu. Akhirnya tenggelam dia dengan syubhat. Inilah syubhat talbis iblis. Iblis nak suruh kita ni tidak berada di atas jalan ilmu. Dia berusaha memadamkan cahaya ilmu ni dengan syubhat. Itu penting baca kitab Talbis Iblis. Tapi kena baca tu dengan hati yang sanggup untuk dikritik. Bahawa amalan-amalan yang dibuat bertentangan dengan Quran dan hadis, bercanggah dengan Quran dan hadis, adalah amalan yang patut ditinggalkan. Kita tak cakap masalah khilaf mazhab, hukum fiqh dah. Hukum fiqh tu khilaf muktabar, kita terima. Ada andai kata ini pandangan mazhab Syafi'i ke, pandangan mazhab Hambali ke, Maliki ke, Hanafi ke. Pandangan mazhab berbeza dengan apa yang dia orang buat ni. Hak demo ni buat ni tak ada dalam mazhab langsung. Kita kena tahu mazhab mana hak ajar zikir menari. Dalam 4 mazhab tu ada tak? 4 mazhab ajar zikir sambil menari. Tak ada. Jadi itu bukan pandangan mazhab, itu syubhat. Mazhab mana yang ajar zikir hu. Mazhab mana? Jadi itu bukan pandangan mazhab, itu syubhat. Cuma bila kita terangkan dengan dalam Quran, dia ni Wahabi. Dia tutup ilmu tu dengan satu label. Dan ini syubhat. Lama dah ulama tulis kitab bab gini. Rupanya hak berlaku ni adalah kitaran semula kepada isu-isu yang sebelum ni pun bergenerasi telah pun berlaku.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kefahaman kita dalam bab agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syubhat terkait qada dan qadar ni kita akan sambung pada sesi kita yang akan datanglah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjaga agama kita. Ingatlah bahawa amanah yang besar yang Allah Taala pertanggungjawabkan untuk kita adalah Allah telah memilih Islam sebagai agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi Islam yang Allah Taala pertanggungjawabkan kepada kita adalah mengikut acuan yang Allah tetapkan. Itu berdasarkan wahyu Al-Quran dan juga hadis yang telah disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada larangan binaan yang sejengkal. Sejengkal tu tak apa. Tapi jangan mewah lah. Jengkal tu nak tanda ni adalah kubur. Tinggikan tanah dia tu sejengkal. Bukan binaan kekal lah. Kalau awak cantik dengan marmer dan sebagainya yang tu. Allahu alam, kena tanya majlis fatwa dia. Kalau nak standardize peringkat negara itu, dia kena keluar fatwa dia lah, mana yang binaan yang boleh. Tapi dari sudut agamanya tidak dibenarkan, kerana dia menghilangkan maksud. Untuk mana? Menghilangkan maksud kubur tu mengingatkan kepada hari akhirat. Pecah. Tapi kena bagi kefahaman lah. Kalau kita tak ada kuasa, kita pergi pecahnya mahu kat orang lah. Tanda di batu ni ke maksudnya? Tulis tu. Dia masalahnya kita bawa sikit, orang lain tambah pula. Dia dipanggil bab sadduz zari'ah. Dalam bab ni banyak bab sadduz zari'ah. Yang ni kita tutup awal-awal. Hari ni kita buat marmar, esok hari buat kursi pula tepi dia. Lepas tu orang lain pula buat bangunan lagi tinggi pun semua. Baik daripada asalnya tak ada berlaku. Dipanggil sadduz zari'ah. Kita tahu tepat tak apa dah. Tanda batu ni sesor tak nama-nama. Okeylah. Tulis nama di batu nisai tu. Ada juga kepuh zaman-zaman dulu kan. Wallahu alam. Zaman dulu tu kecil tak apa, boleh kira lagi nampak kecil je. Lama-lama ni kalau marmar tu rasa besar meja ni. Sa. Mahal-mahal. Kalau dia buat kaulah masjid pun lepas tu. Tanah wakaf. Patut orang lain boleh masuk pula atas tu. Ada kubur-kubur lama. Gitulah, wallahu taala alam. InsyaAllah lah kita sambung pada bab syubhah terkait qada dan qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.